Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, jangan lupa untuk tekan butang itu. InsyaAllah jika ada video yang bermanfaat akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, sekarang ini bulan Ramadan dan kita berada di penghujung bulan Ramadan. Seperti bulan Ramadan tahun lepas, Ustaz Don Daniel memberikan kenyataan yang hampir serupa. Jom kita beri reaction berkaitan tentang video berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita semua ni lebih kurang je. Maknanya ibadah kita pun setara sama saja. Jadilah ni hari ni masuk 10 malam terakhir. Jadi saya nak bagi satu petua yang mana siapa buat yang ni insya-Allah sekurang-kurangnya dia khatam Quran 5 kali dalam setiap malam. Jadi dia jangan tinggal amalan ni, baca tiap malam 10 malam terakhir kena malam Lailatul Qadar, bam, dia dapat khatam Quran 5 kali selama lebih daripada 1000 bulan. Jom check it out. Okey, yang pertama, apa dia? Setiap malam bermula malam ni jangan tinggal baca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Pasal apa? Sebab Nabi SAW bersabda, satu Al-Fatihah bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Baca 3 kali serupa macam khatam 1 kali Al-Quran. Lepas surah Al-Fatihah, baca surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Berapa kali? 2 kali. Sebab Nabi sabda sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, surah Al-Zalzalah sama dengan 1/2 Al-Quran. So bila baca 2 kali serupa macam khatam Al-Quran juga. Lepas baca Al-Zalzalah, baca Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun berapa kali? 4 kali baca. Sebab sabda Nabi au kama qala, 1 Qul ya ayyuhal kafirun bersamaan dengan 1/4 Al-Quran. Jadi bila baca 4 kali serupa macam khatam 1 kali Al-Quran. Kemudian baca surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Berapa kali? 3 kali. Maknanya berapa? Kita dah khatam Quran Al-Fatihah, Idza zul, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Fatihah 3 kali, Izazul 2 kali, Qul ya al-kafirun 4 kali, Qul huwallah 3 kali. Dah 4 kali khatam Quran ni, pahala dia. Dan tambah satu lagi, surah Yasin. Satu riwayat menyebutkan Yasin bersamaan dengan 10 kali Al-Quran. Sekali baca Yasin, subhanallah. Jadi berapa kali khatam? 14 kali khatam satu malam. Pahala dia lah, bukan kata khatam Sadaqallahul Azim tu. Okey, baik, kita dah tonton video berkenaan dan dakwaan daripada Ustaz Don Daniel. Kali ini ada 14 kali. Yang mana video tahun lepas kita dengar bahawa beliau menyatakan bahawa 15 kali khatam Quran. Saya ada buat kajian dan juga buat kritikan berkaitan tentang video itu. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Syekh Budin react video Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda tertekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang it sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada feed anda. Baru-baru ni saya dihantar satu mesej WhatsApp, satu video yang pemilik video berkenaan, milik WhatsApp berkenaan meminta saya membuat reaction untuk video berkenaan. Jom kita tengok video sama. Tak ada nah. 15 kali. Baik, kita telah tengok video berkenaan sama-sama. Jadi kita berikan sedikit. Pertama, ini satu disclaimer, iaitu kita tidak bincangkan isu ini dengan maksud nak larang orang daripada duk baca ayat Al-Quran pada setiap malam. Baca Al-Quran waktu siang ke, waktu malam ke, waktu tengah hari ke, tengah malam ke, akan mendapat kelebihan yang cukup banyak. Jadi kita kena sering baca Al-Quran dengan memperbanyakkan. Tak kiralah surah apa pun, sebab Nabi SAW sebut, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai sesuatu yang memberikan syafaat, sebagai pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Maka tak ada isu
isu untuk kita baca Quran. Jangan duduk pergi menentang kita pula dengan kata, oh dia ni tak bagi baca Quran. Tak betul yang tu. Pun begitu, video ini saya upload dengan tujuan untuk membuat semakan terhadap kenyataan Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Hafizahullah yang telah tersebar dan menjadi viral. Moga-moga ia akan menambahkan amal, iman dan takwa kita. Allahumma amin. Yang kedua, Ustaz Don mendakwa bahawa membaca semua surah yang beliau sebut tadi itu umpama membaca 15 kali khatam Al-Quran. Kenyataan ini adalah kenyataan yang baru yang tidak terdapat dalam hadis Nabi SAW. Ini Ustaz Don baru sebut. Saya pun tak pernah dengar. Tapi Ustaz Don telah berhati-hati juga sebut benda ni apabila dia kata seumpama. Kerana sifat seumpama sangat penting untuk disebutkan. Ia menunjukkan ganjaran yang besar tetapi ia tidak akan sama macam orang yang baca turih huruf ke huruf. Ia lebih kepada isu fadilat bagi menggalakkan kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan ganjaran yang besar itu tak diberikan oleh kita tapi diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketiga, mari kita nilaikan kelebihan-kelebihan ayat Al-Quran yang Ustaz Don Daniel telah sebutkan. Pertama, bacaan Al-Fatihah katanya 3 kali bersamaan 1 kali khatam Al-Quran. Tak dinafikan sangat banyak kelebihan membaca surah Al-Fatihah. Bahkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahawa Al-Fatihah adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Tetapi kelebihan membaca surah Al-Fatihah sebelum tidur dan membacanya sebanyak kali saya tak pernah jumpa sebelum ini. Sedangkan Ustaz Don kata ia wujud dalam hadis. Lalu saya mengambil inisiatif dengan bertanya sahabat-sahabat saya yang mendalami bidang hadis. Bahkan sahabat-sahabat dalam grup semakhadis.com. Ada app semakhadis.com, anda boleh rujuk semakhadis.com untuk melihat penilaian hadis-hadis Nabi SAW. Alhamdulillah akhirnya saya bertemu dengan sumber hadis ini. Di dalam kitab Al-Muntakhab min Musnad Abd bin Humaid disebutkan hadis riwayat Ibn Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, Fatihatul Kitab tu'adalu bisulusi Al-Quran. Al-Fatihah menyamai 1/3 Al-Quran. Ibn Mulaqin dalam Al-I'lam bifawaidil Umdatil Ahkam menyatakan sanad bagi hadis ini dhaif. Demikian juga Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir. Hadis ini menarik kerana nama perawinya Aban. Dalam senarai sanad dia tu ada Aban. Aban ini diperselisih. Kita tak tahu nama bapa dia siapa. Sebab ada 3 kemungkinan. Boleh jadi ia adalah Aban Ar-Ruqashi, boleh jadi dia adalah Aban bin Abi Ayyash dan boleh jadi ia adalah Aban bin Sam'ah. Pun begitu, ketiga-tiga Aban ini semuanya dhaif. Aban Ar-Ruqashi didhaifkan dengan dhaif yang berat oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Matalibul Aliyah. Aban bin Abi Ayyash pula didhaifkan oleh majoriti ahli hadis termasuk Abu Zur'ah dalam Tahzibut Tahzib. Dia adalah perawi yang matruk. Hadisnya dhaif jiddan. Bahkan Al-Albani rahimahullah juga setuju mengatakan hadis ini dhaif jiddan kerana Aban bin Abi Ayyash. Demikian juga jika disandarkan kepada Aban bin Sam'ah. Hadis ini tetap dhaif berat kerana berlaku tafarrud dan kedhaifan Aban ibn Sam'ah yang berlaku ikhtilat pada hujung umurnya. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif berat. Pandangan Al-Busiri yang mengatakan hadis ini hasan tidak kukuh. Kedua, Ustaz Don dakwa membaca 2 kali surah Al-Zalzalah bersamaan membaca 1 kali Al-Quran, khatam 1 kali. Untuk surah ini memang wujud hadisnya dalam kitab-kitab hadis para ulama. Senang kita nak cari. Tetapi hadis itu juga tidak sahih. Ia datang dengan 3 jalur riwayat. Pertama daripada Ibn Abbas, yang kedua daripada Abu Hurairah dan satu lagi daripada Anas bin Malik. Ketiga-tiga riwayat ini bermasalah dan berada dalam kategori dhaif jiddan, dhaif berat. Dengan maksud ia bukan daripada kata-kata Nabi SAW dan tak boleh disandarkan kepada baginda. Riwayat Ibn Abbas direkodkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah dan Al-Hakim rahimahullah dengan lafaz Iza zulzilat ta'dilu nisfal Quran. Iza zulzilati menyamai setengah Al-Quran. Dalam riwayat ini terdapat perawi bernama Yaman bin Mughirah yang dinilai sebagai mungkarul hadis oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Abu Hatim. Manakala Ibn Hibban menyatakan bahawa dia ini mungkarul jiddan, meriwayatkan hadis-hadis mungkar yang tidak ada asalnya. Wajib untuk ditinggalkan hadis. Anda boleh rujuk dalam Tahzibut Tahzib jilid yang keempat surat 452. Manakala riwayat Anas bin Malik yang direkodkan oleh Imam At-Tirmizi pula menyebutkan man qara'a idza zulzilat udilat lahu binisfil Quran. Sesiapa yang membaca idza zulzilati telah menyamai setengah Al-Quran. Hadis ini juga dhaif jiddan, tak boleh disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana di dalam sanadnya terdapat Al-Hasan bin Salim Al-Ajli. Imam Al-Mizi menyatakan bahawa dia adalah seorang syekh yang majhul dan ramai ulama termasuk Ibn Hibban dan Al-Uqayli yang mengatakan bahawa Hasan bin Salim ini ghair mahfuz. Riwayat Abu Hurairah juga dhaif berat sekalipun direkodkan oleh Ibn Sunni dalam kitab dia Amalu Yaumun wa Lailah. Hadis itu dia sebut, dia kata man qara'a idza zulzilat fi lailatin kanat lahu bi'adli nisfil Quran. Sesiapa yang membaca idza
zulzilati pada waktu malam, maka ia bersamaan dengan setengah Al-Quran. Dalam sanad ini terdapat Isa bin Maimun Al-Madani. Beliau ini perawi dhaif yang Imam Abu Hatim dan tokoh-tokoh ulama hadis menyatakan bahawa dia ni adalah perawi yang mungkar. Ibn Hajar dalam Nataijul Afkar pula mengatakan dia ini dhaif jiddan. Jadi riwayat-riwayat yang mengatakan 2 kali surah Zalzalah adalah dalam kategori dhaif jiddan. Tak boleh sandak kepada Nabi Muhammad SAW. Ia adalah kategori yang menunjukkan bahawa ia bukan kata-kata Nabi. Yang lebih tepat ialah 4 kali. 4 kali baca dia menyamai 1 kali khatam Al-Quran. Jadi penjelasan bab 4 kali ni saya akan sebutkan nanti insya-Allah lepas ni. Sahabat-sahabat, Az-Zalzalah adalah satu surah yang mulia dan banyak kelebihan. Bahkan Nabi pernah membacanya pada waktu subuh pada kedua-dua rakaat. Tapi tidak ada kelebihan khusus apabila membacanya sebelum tidur dengan bilangan 2 kali. Kita bincang amalan yang ketiga pula yang Ustaz Don sebut. Ustaz Don kata baca surah Al-Kafirun 1/4 Al-Quran. Jadi baca 4 kali bersamaan 1 kali khatam Al-Quran. Dalam hal ini Ustaz dapat 50 markah kalau kita masuk sekolah. Sebab hadis dalam bab ini berada dalam kategori dhaif. Tapi dia dhaif ringan. Dia tak dhaif berat. Dia bukan dhaif berat. Jadi ia lulus untuk menjadi fadail a'mal. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya, "Hal tazawwajta ya fulan?" Qala la, wallahi ya Rasulullah, wala indi ma atazawwaju bihi. Qala alaysa ma'aka qul huwallahu ahad? Qala bala. Qala sulusul Quran. Qala alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath? Qala bala. Qala rubu'ul Quran. Qala alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun? Qala bala. Qala rubu'ul Quran. Qala alaysa ma'aka idza zulzilatil ard? Qala bala. Qala rubu'ul Quran. Qala tazawwaj. Hadha hadithun hasan. Nabi kata, adakah kamu berkahwin wahai fulan? Dia menjawab, demi Allah, tidak wahai Rasulullah. Aku juga tak ada apa-apa untuk dijadikan mahal perkahwinan. Nabi kata, bukankah engkau telah menghafal qul huwallahu ahad? Dia kata, betul. Nabi sebut, dia kata, itu bersamaan 1/3 Al-Quran. Nabi kata lagi, bukankah engkau telah menghafal idza jaa nasrullahi wal fath? Dia jawab, benar. Nabi kata, ia seumpama 1/4 Al-Quran. Nabi kata lagi, bukankah engkau telah menghafal qul ya ayyuhal kafirun? Dia jawab, benar. Nabi kata, ia seumpama 1/4 Al-Quran. Nabi kata lagi, bukankah engkau telah menghafal iza zulzilatil ard? Dia menjawab, benar. Nabi kata, yang tu seumpama 1/4 Al-Quran. Dan Nabi kata, kawinlah. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan. Tapi yang jelas, ia bukanlah hadis hasan, tetapi hadis dhaif ringan yang boleh menjadi fadail a'mal. Hadis ini dhaif kerana Salamah bin Wardan, perawi hadis ini, ramai ulama meriwayatkan hadis daripada beliau, cuma bukan dalam kategori sahih. Seperti Imam Al-Bukhari, dia rekodkan hadis daripada Salamah bin Wirdan ini dalam Adabul Mufrad. Dalam Sahih Bukhari memang tak ada riwayat dia, tapi dalam Adabul Mufrad memang ada. Sebab dalam Sahih Bukhari, metodologi Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari adalah untuk meletakkan syarat sahih. Manakala dalam buku dia Adabul Mufrad, dia tak syaratkan yang tu. Jadi hadis ni dia dhaif ringan, lulus untuk fadail a'mal. Keempat, Ustaz Don sebut 3 kali baca qul huwallahu ahad menyamai 1 kali khatam Al-Quran. Yang ni memang betul, tak ada orang kata salah. Sangat-sangat betul. 100 markah pom-pom. Hadis dalam bab ni bukan takat sahih, dia sampai ke tahap mutawatir. Memang sangat banyak hadis yang sahih menyebutkan hal ini, jadi kita tak payah sembang panjang lah bab ni. Memang boleh amal, tak ada masalah langsung. Yang kelima, Ustaz sebut baca Yasin sebelum tidur menyamai 10 kali baca Al-Quran. Sepanjang semakan saya, hadis yang mengatakan baca Yasin pada waktu malam memang sahih. Tapi yang kata menyamai 10 kali itu, yang tu tak sahih. Bahkan sebagian ulama kata dia palsu. Demikian juga yang kata ia sama dengan 1 kali baca Quran ataupun 2 kali bacaan khatam Al-Quran pun tak sahih juga. Nabi SAW sebut, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufiralah. Siapa yang baca surah Yasin pada waktu malam dengan mengharapkan redha Allah, maka akan diampunkan. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Ibn Hibban dalam kitab sahih. Bahkan Imam Ibn Hibban meletakkan sabbab zikru istihbabi qiraati surati Yasin lil mutahajjid fi kulli lailatin raja'a maghfiratillah ma qaddama min dhunubihi biha. Menyatakan galakkan membaca surah Yasin untuk orang yang tahajud pada setiap malam dengan tujuan mengharapkan keampunan Allah dari segala dosa yang telah lalu. Jadi ia tak dibuat sebelum tidur, tapi selepas bangun tidur untuk bertahajud. Wallahu ta'ala, kita telah selesai membicarakan perkara-perkara ini, 5 perkara ini. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia 3 kali surah Al-Fatihah, hadis ni dhaif berat. 2 kali Zalzalah, dhaif berat
juga yang tepatnya 4 kali. 4 kali Al-Kafirun, hadis dhaif ringan, lulus untuk fadhil amal. 3 kali Al-Ikhlas, hadis ini sahih lagi mutawatir. Dan 1 kali Yasin sama dengan 10 kali baca Quran, yang ni tak sahih. Jadi tak ada kelebihan baca 15 kali satu malam khatam Al-Quran dengan membaca surah-surah ni. Berpadalah dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang tu lebih elok, yang tu lebih molek, yang tu lebih senang kita untuk beramal. Wallahu alam. Sahabat-sahabat, penilaian ini bukan bermaksud nak suruh anda tak payah baca Quran, tak payah baca surah-surah ni. Tidak. Ia tidak berbau maksud itu. Tetapi ia bermaksud untuk kita lebih berhati-hati dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Bimbang dalam kita nak buat benda baik, tiba-tiba berdusta pula atas nama Nabi Muhammad SAW, yang merupakan salah satu daripada dosa besar. Okey, kita dah tengok juga video reaction berkenaan. Saya rasa sudah lengkap dah reaction itu. Moga-moga kita dapat ambil manfaat. Saya tak perlu buat reaction baru berkaitan tentang hal ini. Jangan lupa sahabat-sahabat tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jika anda mahu untuk berada dalam komuniti kita, Koperasi Usahawan Ilmu Perhatian Rakyat Malaysia Berhad, cepat-cepat pergi dekat link yang ada di bawah dan juga daftar sebagai anggota koperasi pada hari ini. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.